Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Ahmad Firdaus bin Ismail, Ahmad Firdaus bin Yusof, Muhammad Mustaqim, Muhammad Nur Fitri dan Muhammad Aiman Hakim. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan tentang Bank Negara Malaysia dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam. Secara umumnya, Bank Negara Malaysia merupakan salah sebuah bank yang menguasai sistem perbankan dan kewangan Islam di Malaysia. Manakala Akta Perkhidmatan Kewangan Islam pula merupakan akta yang turut dikawal oleh Bank Negara Malaysia yang berperanan sebagai undang-undang yang berlandaskan syariah. Untuk penjelasan yang lebih lanjut tentang perkara ini, saya mempersilakan ahli kumpulan saya yang lain untuk menyambung pembentangan ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafisri bin Anwar akan membentangkan tentang definisi Bank Negara Malaysia dan definisi kewangan Islam. Bank Negara Malaysia, ia digunakan untuk mengeluarkan mata wang ringgit Malaysia dan menyimpan reserve menjaga nilai mata wang. Selain itu, Bank Negara Malaysia juga bertindak untuk sebagai jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan. Seterusnya menggalakkan operasi pembayaran negara dan sistem penyelesaian yang boleh dipercayai, dekat dan lancar untuk memastikan daftar pembayaran negara dan sistem penyelesaian untuk manfaat Malaysia. Selain itu, untuk mempromosi kestabilan kewangan dan struktur kewangan dan juga untuk mempengaruhi keadaan kredit supaya menguntungkan negara. Oleh itu, bank dicipta untuk mengawal ekonomi Malaysia dengan selamat. Matlamat lebih luas bank adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi di Malaysia, tahap pekerjaan yang tinggi, memelihara kestabilan negara dan satu keseimbangan munasabah dalam kedudukan pembayaran antarabangsa negara. Seterusnya, definisi kewangan Islam. Peranan Bank Kewangan Islam untuk menasihati IKI berkenaan bagi memastikan perniagaan, al-ehwal dan aktiviti dijalankan mengikut syariah. Selain itu, menimbang serta mengesahkan penemuan unsur ketidakpatuhan syariah oleh mana-mana pihak. Akta bertujuan untuk mengukuhkan sistem kewangan di Malaysia, menyediakan asas perundangan yang lebih kukuh untuk rangka kerja dalam semua berasaskan kompleks syariah yang pelbagai tanggungjawab dan undang-undang institusi kewangan Islam untuk memastikan pematuhan syariah secara menyeluruh. Ini berakhirlah pembentangan saya dan saya sambung dengan sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung pembentangan dengan menjelaskan tentang penubuhan Bank Negara serta Akta Kewangan Islam yang telah diwujudkan di dalam Malaysia. Secara objektifnya, Bank Negara Malaysia telah pun merupakan satu badan berkanun yang mana telah mula beroperasi pada 26 Januari 1959. Bank Negara Malaysia tertakluk kepada Akta Bank Negara Malaysia 2009 yang mana Bank Negara Malaysia berperanan sebagai satu institusi untuk menggalakkan kestabilan monetari dan kewangan bagi menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mampan. Sebagai jurubank dan penasihat kepada kerajaan, Bank Negara Malaysia memberikan nasihat berkaitan dengan dasar makroekonomi dan pengurusan hutang negara. Bank Negara Malaysia juga merupakan satu pihak berkuasa tunggal yang mengeluarkan mata wang negara di samping menguruskan rezerv antarabangsa negara.
Pendirian dasar monetari Bank Negara Malaysia adalah untuk mengekalkan kestabilan harga dan pada masa yang sama terus menyokong pertumbuhan di dalam negara. Bank Negara Malaysia juga bertanggungjawab terhadap kestabilan sistem keuangan. Matlamat ini dapat dicapai melalui pembangunan sektor kewangan yang kukuh, berdaya tahan, progresif dan pelbagai bagi menyokong sektor ekonomi di dalam negara. Bank Negara Malaysia juga memainkan fungsi yang penting dalam melaksanakan inisiatif bagi memperdalam dan mengukuhkan pasaran kewangan termasuk pasaran tukaran mata wang asing. Seterusnya, objektif Akta Kewangan Islam. Sistem kewangan Islam di dalam Malaysia telah pun bermula dengan penubuhan Tabung Haji Malaysia Berhad pada tahun 1963 dan diikuti dengan penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983 dan diikuti dengan Akta Bank Islam 1983 FSA. Akta Bank Islam FSA telah melalui proses pindaan undang-undang sehingga tahun 2008 dan kemudiannya telah digantikan dengan akta baru yang dikenali sebagai Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Akta ini diwujudkan dengan satu objektif, menjadikan rangka kerja pengawalan dan penyediaan mencapai tahap baru dalam perkembangannya apabila Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 mula berkuat kuasa pada 30 Jun 2013. IFSA merupakan kemuncak dalam usaha untuk memodernkan undang-undang yang mengawal selia perlakuan dan penyediaan institusi kewangan Islam di Malaysia. Ini bagi memastikan undang-undang ini terus relevan dan terus berkesan dalam mengekalkan kestabilan kewangan serta menyokong pertumbuhan inklusif dalam sistem kewangan Islam dan ekonomi di samping menyediakan perlindungan yang mencukupi untuk pengguna. Undang-undang ini juga memberi kuasa pengawasan, pengawalan dan penyeliaan yang perlu kepada pihak Bank Negara Malaysia bagi mencapai mandatnya yang luas dalam persekitaran yang lebih kompleks dan saling berhubung memandangkan perkembangan kewangan yang bersifat serantau dan antarabangsa. Ini termasuk peningkatan tumpuan terhadap langkah-langkah pencegahan awal untuk menangani isu yang berbangkit dalam institusi kewangan yang mungkin memberikan kesan kepada kepentingan pendeposit dan pemegang polisi serta keberkesanan dan kecekapan fungsi pengantara kewangan. Sistem pengawalan dan penyediaan Malaysia perlu dilengkapi dengan lebih baik untuk menangani risiko baru dan yang baru muncul dengan berkesan supaya keyakinan dalam sistem kewangan Islam dipelihara dan aktiviti pengantaraan kewangan yang kritikal serta penting kepada ekonomi terhindar daripada gangguan. IFSA menggabungkan beberapa undang-undang yang berasingan untuk mengawal selia sektor kewangan di bawah rangka kerja perundangan tunggal masing-masing di dalam sektor kewangan konvensional dan Islam, iaitu Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989, Akta Bank Islam 1983, Akta Insurans dan beberapa akta-akta yang lain. Pembentangan seterusnya akan disampaikan oleh sahabat saya yang lain. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad. Seterusnya saya akan menyampaikan tentang operasi bagi Bank Negara Malaysia dan Akta Kewangan Islam. Kita lihat dulu pada aplikasi konsep Bank Negara Malaysia. Antara operasinya ialah menguruskan mudah tunai domestik dan kadar pertukaran, menguruskan rizab luar negara, berperanan memberi nasihat dan menyediakan bantuan kepada kerajaan berhubung dengan pengurusan hutang, dana dan menyumbang kepada pembangunan pasaran kewangan politik. Baik, antara tujuan bagi poin yang pertama ialah untuk memastikan sasaran dasar monetari dapat dicapai selain menguruskan rizab luar negeri bagi melindungi nilai dan mengoptimalkan pulangan rizab. Manakala, bagi poin kedua pula ialah menguruskan keadaan kewangan dan ekonomi efektif. Bank negara akan mengumpulkan data dan maklumat mengenai ekonomi domestik dan sistem kewangan serta persekitaran antarabangsa. Seterusnya, kita beralih pula pada operasi bagi Akta Kewangan Islam.
saya akan menjelaskan tentang memastikan undang-undang terus relevan dan berkesan serta menyediakan perlindungan yang mencukupi. Maksud bagi memastikan undang-undang terus relevan dan berkesan ialah mematuhi syariah dan tiada sebarang unsur riba. Ia juga kerana hukum dan undang-undang syarak yang merupakan landasan perjalanan dan operasi bank adalah bermatlamatkan untuk memberi keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perniagaan bank. Dan yang terakhir ialah menyediakan perlindungan yang mencukupi bagi golongan-golongan yang memerlukan. Ini kerana sebahagian daripada kalangan mereka menyimpan bertujuan untuk keselamatan dan keselesaan menggunakan wang mereka, manakala sebahagiannya bertujuan untuk berkongsi keuntungan dengan bank mengikut langkah-langkah yang dihalalkan oleh syarak. Dan jika wang simpanan mereka tiada, pihak bank tidak boleh menjalankan perniagaan dan operasinya. Sekian daripada saya. Minta maaf sekiranya ada kekurangan. Seterusnya saya beralih kepada saudara Ahmad Firdaus Yusof. Kesimpulannya, apa yang dapat kita simpulkan ialah Bank Negara Malaysia merupakan bank yang menguruskan kewangan negara supaya ekonomi negara menjadi stabil. Manakala Akta Perkhidmatan Kewangan Islam pula merupakan akta yang mengandungi perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengawal sistem kewangan Islam. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.